Muhammad Habibir Rahman alladzi unzila alaihi al-Furqan, dan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kekasih Allah yang bersifat pemurah Ar-Rahman, yang diturunkan kepadanya Al-Furqan, iaitu kitab suci Al-Quran yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil mizan. Dan juga kepada keluarga baginda, para sahabat, para pengikut sahabat, dan para pengikut-pengikut kepada sahabat lagi, sehinggalah ke akhir zaman. Amma ba'd. Yang saya muliakan tamu kehormat majlis, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Yang mulia Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Majlis Ceramah Khas sempena Sambutan Nuzul Al-Quran 1443 Hijriah. Yang mulia sahabat saya, Ustaz Saidai bin Haji Awang Hitam, Dekan Pelajar. Yang mulia penolong-penolong Naib Chancellor, salah seorangnya di antara sahabat saya juga. Yang saya muliakan Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra. Yang saya muliakan juga sahabat saya, Hajah Juana binti Haji Yaakob, pemangku pendaftar dan setiausaha. Yang mulia para pegawai-pegawai utama, yang mulia para pensyarah, kekitang dan para pelajar Brunei Darussalam. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan pada petang 1 ni. Kalau orang bekerja tinggal sejam saja lagi ni ya. Tapi insyaAllah kita melalui maya, insyaAllah mudahan dengan pertemuan macam ni, lain perkara saja melihat monitor saja, melihat skrin saja. Tapi walaupun apapun, insyaAllah mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini akan memberi manfaat kepada diri saya dan juga para hadirin-hadirat sekalian yang ada di alam maya sekarang ini. Tajuk yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan iaitu seperti mana yang disebutkan oleh pengacara tadi, iaitu sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tajuk ini sebenarnya diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih dari sahabat yang meriwayatkan, iaitu Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebelum kita mengupas lagi tajuk ini, saya lebih suka untuk kita ni mengenal dulu Al-Quran ni, walaupun sebenarnya para hadirin sekalian memang mengenal Al-Quran. Bahkan ada yang sudah banyak memiliki Al-Quran lebih daripada satu. Al-Quran yang kita susun dalam almari, di atas meja kita ada, kemudian kadang-kadang dalam kereta pun ada. Ada sama ada diampai di kereta, ada yang bergantung sebagai gunungnya jimat dan sebagainya lah. Dan sekarang ni pun ada di dalam apps. Dalam mobile tadi pun ada mushaf Al-Quran. Di sana banyak tu pilihan-pilihan mushaf Al-Quran yang disediakan oleh provider-provider. Namun kita di Brunei ini, saya anjurkan untuk kita memiliki satu Quran yang boleh kita sebagai rujukan untuk membaca dan mempelajarinya. Ambillah di sana namanya Mushaf Brunei. Sama ada melalui iOS ataupun melalui Android. Boleh kita download free, FOC, dah ada kena cas tu. Atau yang diterbitkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama. Di sana ada kelebihannya sebab ada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh qari tempatan kita sendiri, yang dibacakan oleh Ustaz Hashim bin Abdullah, dan di sana juga ada terjemahan makna Al-Quran, dan juga di sana dalam bahasa Melayu, sekataan ini bahasa Melayu Kemudian ada juga tutorial macam mana cara membaca Al-Quran, dengan ada color codingnya di sana. Kalau warna ni apa, macam mana bacaannya, warna ni. Jadi silakan untuk mendownload. Ini sebab saya promo peluang ni, saya dah ada untung dia. Tapi alhamdulillah, mudahan kita dapat, kalau yang belum terdapat, sila download dalam Google Play ataupun dalam App Store kita. Tulis saja Mushaf Brunei. Itu kita kenali Al-Quran Karim. Tapi dari segi istilah,
para ulama, Al-Quran itu ialah kalamullah munzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-mu'jiz bilafzih al-muta'abbadu bitilawatih al-manqul bitawatur al-mabdu' bi surah al-Fatihah al-bakhtum bi surah An-Nas. Yang maksudnya ialah Al-Quran itu merupakan kalamullah, ucapan Allah Ta'ala, kurapaknya, kata-katanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab selain daripada kalamullah, ada yang diturunkan kepada selain Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Musa, seperti Taurah, Injil kepada Nabi Isa AS, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Tapi Al-Quran ini khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan itu Jibril AS yang merupakan mukjizat yang cukup agung. Dengan lafaznya tu, kalau kita ni memahami mempelajari bahasa Arab, ya bahasa Arabnya bukan bahasa Arab biasa, ya bahasa Arab yang tinggi. Kalau ahli macam kita ni ahli penyair sahajalah yang memahami bahasa-bahasa tu sehingga mengatakan ia dapat ditandingi. Macam kita pencipta penyair Brunei misalnya, kalau yang membaca syair-syair, membaca puisi-puisi, membaca sajak-sajak, bagi orang yang ada zauq ataupun inda merasakan bahawa kenikmatan membaca puisi itu tidak ada apa-apa baginya, macam tidak ada sampai terasa. Tidak ada feel, dia kata ini tidak ada feel. Namun dengan orang yang jadi ahli Al-Quran, ia akan memahami bahasa Al-Quran, ia akan merasa feel membaca Al-Quran tersebut sehingga mengalirkan kedua air matanya kalau dia membaca Al-Quran. Allah. Yang dia dapat ditandinginya. Manapun kitab di dunia ini dapat menandingi Al-Quran Karim. Hatta kalau kita sebut pun the best selling book pun indah dapat mengalahkan hebatnya Al-Quran Karim ini yang dimiliki oleh umat Islam. Bandingkan yang best selling book itu saja berapa saja orang miliki. Kalau tadi contoh saja misalnya buku Harry Potter misalnya, atau yang the best selling pada tahun sekian-sekian, tapi berapa orang saya miliki bandingkan orang memiliki Al-Quran Karim yang dengan membaca itu dapat pahala dan ia dibawa secara mutawatir, yang mustahil bagi orang ada ciptaan manusia, mustahil, yang dimulakan daripada surah Al-Fatihah hingga diakhiri dengan surah An-Nas. Inilah kita lihat Al-Quran Karim yang 114 surah ini adalah Al-Quran Karim. Indah lebih, indah kurang. 30 juzuk dalam Al-Quran, 60 hizib dalam seluruh Al-Quran Karim. Jadi sekarang ini kita akan melihat bahawa membaca Al-Quran suatu bisnes yang indah rugi. Indah kan rugi. Kita biasa orang bisnes ni kan ada untung, ada rugi, kadang-kadang untung memanjang, kemudian ada yang untung, ada juga yang rugi memanjang. Tetapi bagi orang yang membaca Al-Quran Karim, ini adalah merupakan perniagaan yang indah pernah rugi. Don't worry, tengok saham apakah punya yang jadi saham yang kita ada di dunia sekarang ini, khawatir. Share yang tadi join belum tentu menguntungkan selamanya. Ada ketika dia akan jatuh. Tetapi bagi orang membaca Al-Quran, ia merupakan perniagaan yang tetap indah akan rugi. Maksudnya, keuntungan yang akan dapat di akhirat nanti ia akan sentiasa meninggi. Ia akan mendapat saham yang terlalu tinggi. Inilah hebatnya orang yang membaca Al-Quran. Ini dibuktikan dalam surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, iaitu Al-Quran ini, bukan saja orang baca Al-Quran, mendirikan sembahyang, menginfakkan hartanya Allah Ta'ala beri kepadanya, sama ada secara rahsia ataupun secara terang-terangan, yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi sama sekali. Maknanya bagi orang yang membaca Al-Quran, salah satunya, orang yang membaca Al-Quran, sahamnya akan sentiasa naik di akhirat. Ini tadi belum lihat. Tapi kita ni yang merasakan, insya-Allah, kehidupan kita semakin tenang. Kalau dulu kita selalu resah, apabila selalu membaca Al-Quran, kehidupan makin tenang. Walaupun gaji dah besar, tapi relax saja, tenang saja tadi. Tidak ada merasa gelisah. Jadi ini sebab kita tahu keuntungan di akhir itu lebih besar. Walaupun di dunia ini, bisnes kita kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi.
Namun dengan orang membaca Al-Quran, bisnes dia tidak akan rugi. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya mudah. Allah beritahu membaca Al-Quran ini mudah sebenarnya, tidak payah. Ini dibuktikan dalam surah Al-Qamar ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Yang terjemahannya kira-kira terjemahan makna ayat, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripada Al-Quran tersebut? Ini dalam surah Al-Qamar ayat 17. Maknanya Allah sudah memberitahu mudah, Al-Quran ini mudah, bukan susah. Kalau orang mengatakan dia masih susah membaca, insya-Allah mudah, akan beri, kalau di sana akan banyak jalan untuk memudahkan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Sebab kita tahu kaedah membaca Al-Quran bukan sedikit. Ada banyak. Ada kita kenali sebagai kaedah Al-Baghdadi, ada kita kenali sebagai kaedah Iqra, ada lagi kaedah disebut sebagai apa? Al-Matin, ada lagi disebut sebagai Al-Haraki, ada lagi disebut sebagai satu lagi apa nama tu Hatwiyah. Ini nama kaedah-kaedah cara membaca Al-Quran untuk mudah. Manapun kita pilih kaedah, insya-Allah Allah akan mudahkan. Yang penting ikhlaskan di hati untuk mempelajari Al-Quran lillahi ta'ala, Allah akan mudahkan. So Allah sudah jamin membaca Al-Quran itu kan susah. Allah mudahkan untuk kita mengambil daripada Al-Quran dengan untuk mendapatkan peringatan juga pengajaran daripada Al-Quran. Kemudian Allah SWT suruh tadi membaca Al-Quran secara tartil, secara tidak perlu menggeragas, perlahan-lahan secara tartil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-perlahan. Tidak perlu kita menggeragas. Bezalah dengan orang yang bagi menghafaz Al-Quran, mereka membaca Al-Quran laju sebab diorang akan menghabiskan pada waktu-waktu tertentu. Tapi bagi kita yang belajar Al-Quran, baca secara tertib, perlahan-lahan. Memang pada mulanya kita susah, tapi akhir-akhirnya akan menjadi mudah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, kemudian senanglah. Kemudian Al-Quran Karim ini selalu kita dengar hadis ini. Bukan satu hadis yang baru. Tadi selalu orang yang dalam yang saya rasa yang sekarang hadir di alam maya ini, mereka yang sentiasa membaca hadis, baca Al-Quran, dia akan membaca apa fadilat-fadilat membaca Al-Quran ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Umamah Al-Bahili. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Maksudnya bacalah Al-Quran, baca Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada para pembacanya. Kalau kita seorang yang selalu membaca Al-Quran, insya-Allah Al-Quran ini akan datang. Akan datang, maksudnya pahala itu akan datang, pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran itu akan datang menjadi penolong kita di hari akhirat. Itu kerana amalan kita rajin membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Setiap hari ini kurang daripada, seperti Nabi SAW pernah sabdakan, jangan kurang daripada 50 ayat dalam sehari. Sebab orang yang membaca Al-Quran dalam 50 ayat dalam sehari, tidak kurang daripada 50 ayat, akan dituliskan baginya ia bukan orang yang lalai. Kalau kita kurang daripada 50 ayat, dianggap sebagai orang yang masih lalai. Jadi itulah maknanya Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Ini ada juga di dalam pahala bagi yang maksudnya yang ia datang tadi itu bukan Al-Quran itu, tapi pahala bacaan kita tadi itu yang akan datang menolong kita di hari akhir. Bahkan ketika kita masih berada di alam barzakh pun, ia akan di samping kita, menemani kita dan menghalang daripada siksaan kubur dan sebagainya. Jadi daripada kita membaca Quran selalu, better kita membaca Al-Quran. Quran ini membaca newspaper lah. Kalau baca-bacalah newspaper, jangan sampai Al-Quran langsung anda baca dalam sehari, paling kurang 50 ayat dalam sehari, supaya kita ditulis sebagai ahli yang lalai. Minal ghafilin, orang yang lalai. Kalau kita kurang daripada 50 bacaan dalam sehari baca Al-Quran, maka kita dianggap sebagai, dicatatkan sebagai orang yang lalai. Kemudian lagi, dengan membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang membaca Al-Quran dan bertadarus Al-Quran, seperti mana kita bulan Ramadan ini sibuk dengan bertadarus. Mungkin di UBD, saya yakin di Masjid UBD ataupun di mana-mana, bahagian-bahagian kerana membuat halaqah, tadarus Al-Quran. So, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Yang bermaksud kalau satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala membaca kitab Al-Quran, membaca kitabullah, dan mereka belajar antara satu sama lain, seorang mengajar, seorang mendengar, dan seorang lagi membaca. Kalau salah dibetulkan, itu tadarus namanya. Belajar, sama-sama belajar. Kita berkumpul paling kurang 2 orang, seorang membaca, seorang mendengar. Kalau ada salah, yang seorang membetulkan. Itu paling kurang 2 orang. Ini namanya tadarus, bukan tadrus. Tadarus Al-Quran, bukan tadarus, tapi tadarus. Tadarus Al-Quran. Maka apakah diperolehi oleh mereka yang sedang berkumpul bertadarus Al-Quran ini? Mereka akan diturunkan nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Jadi ketenangan yang akan diterima. Ia berasa hatinya tenang, lapang. Kita di stres pun ketika itu apabila membaca Al-Quran secara beramai pun, Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan pada jiwanya yang sedang gundah gulana ketika itu. Kembali pada Al-Quran. Kalau kita stres, masalah belajar dan memasukkan dan sebagainya, assignment yang banyak, baca Al-Quran sedikit, kurang-kurang 50 dalam sehari paling kurang, supaya dia jadi orang yang lalai, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan sakinah, ketenangan pada jiwa, dan Allah Ta'ala bukakan jalan dalam kita melakukan, membuat sebarang tugasan yang diberikan oleh para pensyarah kita. Kemudian waghashiyatuhumur rahmah, lagi diliputi lagi dengan apa namanya, kan habis bateri sudah, saya lupa buka bateri, baik juga ada wording. Okey. Rahmat akan meliputi, menutupi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran ini. Bahkan para malaikat hadir ketika itu. Bukan saja rahmat Allah, tapi para malaikat hadir sedang kita bertadarus membaca Al-Quran, mereka hadir di samping kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala untuk mengampunkan para pembaca ini. Jadi maknanya hebatnya kalau orang membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, Allah Ta'ala akan beri di sampingnya para malaikat yang memohon rahmat dan keampunan untuk pembaca tersebut. Kemudian kita lihat lagi hadis Nabi SAW, ini sering kita mendengar di radio, di TV, dan mana-mana pun dalam WhatsApp dan sebagainya. Hadis yang berbunyi daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis Hasan Sahih, riwayat Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, daripada Al-Quran, bukan daripada lain, Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya ada satu kebajikan. Satu kebajikan. Satu huruf, satu kebajikan. Tapi Allah Ta'ala dia setakat memberitahu sampai satu kebajikan itu satu saja. Tapi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan itu Allah Ta'ala lipat gandakan lagi sehingga 10. 10. Ya Nabi, seperti sabda Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sudah berapa kita dapat? 3 kali 10, 30. Allah. Kebajikan 30. Kita pun dah tahu sebenarnya nilai hasanah ni berapa. Kalau kita nilai dengan wang, satu hasanah tu 10 ringgit, 30 huruf, 30 ringgit. Kita baca dapat tumpuk. Misalnya kita baca alif lam mim, turun 30 ringgit. Apa rasanya? Tapi Allah Ta'ala tidak mau melihatkan itu, nanti di akhirat diterima insya-Allah. Kalau nak beri di dunia, di akhirat insya-Allah. Sebab pahala di ganjaran di akhirat itu lebih besar bandingkan di dunia ni. Contoh saja, kita lihat dalam Al-Quran di berapa huruf. Ada yang pernah kali para hadirin sekalian mungkin pernah mengetahui berapa sebenarnya huruf Al-Quran ini. Dicatatkan oleh ulama bahawa huruf dalam Al-Quran ini berjumlah 323,015. 323,015 huruf. Cuba kita dikali 10. Berapa kita dapat? Kalau kita khatam Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, kita khatam Al-Quran 30 juzuk, berapa kita dapat? Kalau kita baca semua dalam Ramadan ini sekali saja, sekali khatam. Kita akan mendapat, kita disediakan mendapat berapa? 3.230.150 pahala kebajikan. Kita jadi milioner. Tadi jadi orang kaya. Tadi jutawan. Hanya satu kali khatam Al-Quran kita sudah jadi jutawan. 3 juta. Indahkah kita akan meraih pada bulan Ramadan ini yang lagi dilipat gandakan pahala daripada Allah SWT. Kalau kebetulan lagi kita baca malam Al-Qadar,
seolah-olah tadi beribadat lebih daripada 1000 bulan. Allah. Cuba sebagai contoh, kalau tadi kan menggambarkan sebab hasanah ini berapa. Dalam satu riwayat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, siapa yang menyembahyangkan satu jenazah, maka baginya qirat. Yang dulu tanya apa qirat atau kerang saja. Fa in syahida dafnaha falahu qiratan. Siapa yang menyaksikan lagi, sudah sembahyang tadi dapat satu qirat, kemudian ia mengiringi lagi jenazah tersebut hingga jenazah tersebut dikuburkan, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Qirat itu berapa sebenarnya? Ini tadi kalau sembahyang saja jenazah 1 qirat. Kalau terus mengiringi sampai ke kubur sehingga ditanam, dikuburkan, ia dapat 2 qiratan. Berapa 1 qirat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan 1 qirat itu besarnya berapa? Itu sama macam Bukit Uhud. Para hadirin sekalian, mungkin bis kita pernah umrah, pernah naik haji, melihat sudah kali Bukit Uhud. Pun kalau yang belum pernah naik haji ataupun umrah, dan pernah ziarah ke Madinah, namun kita boleh melihat melalui YouTube. Setiap hari ada YouTube, kita lihat secara langsung daripada Madinah Munawwarah. Di sana di belakang itu, membelakangi kiblat, di sana ada satu bukit gunung yang panjang. Berapa keluasannya? Uhud itu panjangnya kira-kira 7.5 km. Dari kiri ke kanan itu 7.5 km. Tingginya berapa? Tingginya 1.777 meter atau bersamaan dengan 3.533 kaki. Cuba kita bayangkan, atutah 1 qirat emas besar macam itu. Dah kaya kita. Dah tamak kita akan membaca Al-Quran setiap hari. Bandingkan kita main saham, dah juga ada orang untung, ada orang rugi. Bandingkan ni untuk saham akhirat yang dah pernah rugi ni. Seperti yang kita bacakan ayat Al-Quran sebelum ini. Jadi maknanya, rebutlah peluang untuk kita membaca Al-Quran seterusnya. Kemudian dalam hadis satu lagi, saya banyakkan bawa hadis Al-Quran dan hadis, insyaAllah. So ini satu fakta yang dapat diubah. Dalil yang menjadi bukti. Allah jamin bahawa kita akan mendapatnya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janjinya. Apa kalau kita membaca Al-Quran, ini hadiahnya, insyaAllah akan dapat. Hadis Nabi SAW lagi yang lain bermaksud, dikatakan pada pembaca Al-Quran. Nabi beritahu dikatakan, orang membaca Al-Quran ini dikatakan kepadanya, orang baca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Iqra' wartaqi. Bacalah, maksudnya baca Al-Quran dan naiklah. Apa maksudnya itu? Kemudian, bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Sesungguhnya tempat kamu di syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Orang itu ampere, Pak. Kalau masukkan, dia di atas kan? Tidak, masukkan. Pintar itu. Okey, dapat siaran apa namanya, iklan sekejap. Okey. Maksudnya kita ni membaca Al-Quran banyak ni. Jadi pahala tu akan membawa kita naik di dalam syurga. Daripada syurga bawah, baca Al-Quran, naik lagi. Kalau suruh naik lagi. Baca, naik. Di mana terakhir kita membaca Al-Quran, maknanya daripada tadi pandai membaca Al-Quran, sehinggalah tadi mati, sehingga mana tadi membaca Al-Quran, berapa banyak kita membaca Al-Quran, di sanalah kedudukan kita nanti di akhirat. Di mana tingkatan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mentalaah Al-Quran, maka akan tingkatan darjat kita akan lebih tinggi, kedudukan di mana? Mungkin sampai ke Jannatul Firdaus, iaitu syurga yang paling tinggi. Jadi maknanya indah rugi membaca Al-Quran ini. Kemudian bagi orang yang kadang-kadang yang payah membaca Al-Quran kan, ada orang mau je belajar Al-Quran, ada orang mahir Al-Quran, tapi jangan rasa yang kata ni feel down lah. Never give up. Jangan merasa apa tu bundur. Kadang-kadang kita ni bertadarus Al-Quran, ada orang hebat membaca Al-Quran, ada orang mahir membaca Al-Quran, kita ni tidak. Cuba tadi perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
yang daripada sahabat isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Hadis berbunyi, al-mahir bil Qur'an ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, maknanya expert membaca Al-Quran, ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Jangan kecewa, bagi ini orang mahir Al-Quran, ia akan bersama setara dengan para malaikat nanti di akhirat, atau hebatnya orang mahir. Ini tadi kan capai kemahiran membaca Al-Quran. Tapi jangan kecewa juga. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa ta'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi nyertani tegagap-gagap, tersangkut-sangkut, ia nyarap, ia tak. Itu bahasa Arab tu, ia tak. Ia tak. Maksudnya tadi membaca Al-Quran tu payah. Sekali berhenti, masih mengijal lagi, kadang tertukar baris tanpa sengaja, salah sebutan kurang masih, tapi cuba untuk meluruskan bacaan, masih dalam mempelajari Al-Quran, tapi mau membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaq, payah, ia membaca Al-Quran itu kadang dalam satu baris satu patahkan menghabiskan, satu baris ayat Al-Quran pun sudah memakan masa yang lama, mungkin 10 minit, 20 menit, kerana payahnya membaca Al-Quran. Allah janjikan apa? Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran. Baginya ada 2 pahala. 2 pahala. Pahala pertama kerana yang membaca Al-Quran. Kedua, kerana susahnya yang membaca Al-Quran itu pun Allah Ta'ala beri pahala. 2 pahala. Jadi dia rugi. Jangan anggap sekarang, aku ni depan baca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, give up. Belajar aku sudah dia pandai. Ataupun kita dalam tadarus, mau bertadarus, sebab malu. Seorang sudah mahir, tadi masih sebutan makharijul huruf pun belum berapa bisa, tapi malu sama diorang. Tapi jangan, tadi masih jangan rasa kadang membaca salah berdosa. Kalau disengajakan tu berdosa lah, tapi tadi sedang masih belajar, sedang dalam proses belajar pada ada dosa. Jangan disengajakan, jangan takut membaca Al-Quran, belajar sampai dengan kawan-kawan, dengan para ulama, guru Al-Quran. Semangat untuk membaca Al-Quran. Walaupun salah, tapi jangan disalahkan. Kalau membaca kiranya salah, kepayahan, Allah akan memberi 2 pahala. Jadi, jangan khawatir, insyaAllah. Jangan sampai aku ni depan baca Al-Quran sampai mati. Itu, terus give up, habislah. Anda dapat apa lah, di mana darjatnya nanti di akhirat. Jadi, jangan teruskan membaca Al-Quran. Walaupun susah belajar membaca Al-Quran. Allah SWT jamin sudah. Mana membaca Al-Quran bukan susah. Tapi mungkin kerana lidah kita sudah terlalu berumur kah, ataupun lidah kita ni kerana apa susah menyebut. Tapi insyaAllah, ia akan lama-lama akan boleh kalau kita kerap membaca Al-Quran insyaAllah. Dan mesti berguru. Kemudian, perumpamaan orang membaca Al-Quran ini, hebatnya orang membaca Al-Quran ini, Rasulullah SAW pernah memberi perumpamaan. Orang membaca Al-Quran ini seperti limau sitrus. Maknanya limau aninya nyaman dimakan, namanya utrujah. Kalau kita lihat dalam Google apa utrujah itu macam lemon, tapi ia lain sedikit, dia macam bergelumang-gelumang, bergigi-gigi sikit dia punya. Di negara Arab lah jenisnya lemon ini, bukan lemon macam ketan yang halus satu Utrujah namanya. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Dia punya makanannya tu nyaman. Kalau dimakan nyaman, dan dia punya mencium baunya tu pun bau harum. Itu umpama orang yang membaca Al-Quran. Tapi ada orang yang memasul la yaqra, kalau perumpamaan orang yang membaca Al-Quran macam mana? Dia beriman, dia Islam, tapi membaca Al-Quran. Nabi memperumpamakannya seperti apa? Katamrah. Seperti buah kurma. Ta'muha tayyibun wala rih laha. Kurma tu nyaman, tapi baunya dah ada bau. Dia dah ada macam dah ada harum, dah ada. Cuma kalau dimakan ya kurma tetap nyaman. Jadi rugilah bagi orang yang beriman, orang Islam, kalau ia tidak membaca Al-Quran. Biarlah tadi jadi seumpama yang Nabi SAW sebut sebagai utrujah tadi. Umpamanya lemon yang nyaman dimakan, mengeluarkan bau yang harum, berbanding dengan kurma yang ada kalau dimakan nyaman tapi tidak mengeluarkan bau. Kemudian, untung lagi orang membaca Al-Quran ini, siapa yang untung lah? Ibu bapa.
Allah akan memakaikan mahkota kepada ibu bapanya. Kalau kita pada baca Al-Quran, apatah lagi bapa tadi selalu mengantar tadi sekolah agama, mengajar tuition dan sebagainya. Jadi bapa pun mama bapa pun terkandung dapat juga sama. Allah Taala akan pakaikan apa? Mahkota nanti di akhirat yang mengeluarkan cahaya seperti mana bersinarnya cahaya matahari, dan dipakaikan pakaian yang cakap apa tu cukup hebat, pakaian yang ada nilai tingginya. Apapun baju di dunia ini yang kita lihat bernilai, yang mempunyai apa nama tu keuntungan yang berharga mahal dan sebagainya, tapi dengan orang baca Al-Quran nanti yang dipakaikan dengan pakaian yang lebih hebat lagi di hari akhirat. Okey. Kemudian cara mempelajari Al-Quran macam mana? Mesti berguru. Ini penting. Bertalaqi. Paling bagus one to one sama guru lah. Kita ada guru. Bagi saya rasa di yang saya maklum di UBD kita indah ada subjek subjek kursus Al-Quran dah ada, seperti mana Universiti Yunisa, macam mana Kupu SB, diorang ada subjek Al-Quran dimasukkan dalam diorang punya kurikulum. Mesti pas Al-Quran. Tapi di UBD yang saya maklum indah ada, namun bukan maknanya langsung ada Al-Quran, tapi kita ada klubkan dalam apa namanya di bawah satu klub. Di sana ada klub Quran, kita panggil Kujen Quranic Generation. Jadi di sana ada tempat belajar Al-Quran, dan juga bagi pelajar-pelajar yang kan graduate, sebelum graduation, diorang kena mengkhatamkan Al-Quran. Diorang dibagi halqa-halqa, kelompok-kelompok. Ini saya pernah mengalami. Saya pernah bertugas di UBD dulu. Kami daripada masa itu masih ada IPI, Institut Pengajian Islam Sultan Haji Umar Ali Saifuddin. Memang menjadi tugas kami sebagai pensyarah-pensyarah di sana untuk membimbing para pelajar ini. Tapi sekarang pasti saya mungkin pelajar yang pandai kali membimbing pelajar yang pandai kali ya. Tapi kami dulu guru-guru pensyarah yang membimbing pelajar-pelajar ini, mentasmek bacaan diorang sehingga mereka khatam Al-Quran 30 juzuk. Bagi yang susah ditempatkan satu kelompok dan diajar oleh orang yang sehingga mereka dapat juga sama-sama mengkhatamkan Al-Quran. Ini satu langkah yang baik dan perlu diteruskan di UBD. Bahkan kalau saya lah lebih suka kalau saya lah dijadikan kos namun terpulang pihak berkenaan, tapi seperti mana di universiti lain. Walaupun kita UBD bukan universiti Islam, tapi kita tetap pemimpinnya orang Islam, kita pensyarah-pensyarah Islam, pelajarnya banyak orang Islam, boleh kita jadikan satu kurikulum khas menjadi satu jua pelajaran yang wajib. Sebab kalau kita pelajar-pelajar kita kadang sampai membaca Al-Quran hingga sekeluar gampangannya, ada di antaranya. Saya pernah mentinterview, menemuduga pelajar-pelajar yang akan masuk belajar. Apabila diinterview, mereka langsung dapat membaca Al-Quran setelah tamat sekolah agama, darjah 6. Dapat sijil darjah 6, apabila tu sudah untuk masuk ke, masa saya bertugas di Yunisa, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, diinterview dan mereka ni mengatakan sebahagian kecil, dan semua, sebahagian kecil mengatakan langsung dapat membaca Al-Quran. Yang lesson baca Al-Quran bila? Masih sekolah agama. Berapa tahun tinggalkannya tu? 7 tahun. 7 ke 8 tahun meninggalkan Al-Quran dan baca langsung. Apabila kita tasmek, ia punya baca Al-Quran, Allah. Macam belajar baru lagi. Macam baru kenal Al-Quran. Itu yang kita, mudah-mudahan pelajar-pelajar kita sentiasa, walaupun sudah tamat sekolah agama, namun Al-Quran ini adalah pelajaran, satu pendidikan yang berterusan. Tidak boleh stop di sana saja. Jadi ikutlah macam-macam. Kita di program sekarang ni macam-macam ada. Ada secara berbayar, mungkin ada secara free. Kalau masih masjid, mana berbayar kan? Kalau ikut tadarus dengan orang di masjid, free. Tapi kalau mau khusus lagi, panggil guru ke rumah, bayar. Kita ada duit, bayar. Yang penting jangan sampai kita tidak pandai baca Al-Quran. Kita pandai bahasa lain, kita boleh mengetahui ilmu lain, tapi Al-Quran tidak pandai, bagi orang Islam, rugi besar. Jadi kalau boleh, yang penting berguru. Bertalaki dengan guru. Ini penting. Jadi guru macam mana? Tadi kan disebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kalau kita setakat belajar, separuh sajalah. Baru paling baik tu Kalau mau paling baik, mengajar lagi. Kita belajar Al-Quran, bagus sudah mahir dalam Al-Quran, kemudian kita mengajar lagi. Tapi kalau di Brunei ini perlu ada tauliah lah kalau kita belum bekerja ataupun kita berjawatan bukan bidang agama, tapi kita perlu tauliah. Kalau kita mau mengajar Al-Quran, perlu dapat tauliah daripada Majlis Ulama Islam. Tapi kalau mengajar
isteri, mengajar suami, mengajar anak-anak tu tidak perlulah tauliah. Tapi mengajar orang awam yang terbuka kepada orang perlu ada tauliah daripada majlis agama Islam. Kita ditasmik dulu, ditebu ramah, ditebu duga. Sebenarnya tadi betul-betul boleh menguasai ataupun mahir dalam bacaan Al-Quran. Untung menjadi guru Al-Quran ni sebab apa dah? Sebab tadi ia sebaik-baik manusia. Sebab ia mengajar dan ia belajar dan mengajar. Atau untuk sebagai seorang guru Al-Quran. Kemudian pahalanya berterusan sampai mati. Walaupun dia sudah meninggal, tapi orang membaca Al-Quran hasil daripada kita mengajar ke dia, pahala itu kan sentiasa mengalir. Walaupun kita ni sudah mati. Kalau ikut mati, kalau tadi mati sebenarnya lagi dapat pahala. Tapi sebab ia merupakan sedekah jariah, amal jariah, maka ia akan sentiasa mengalir dan menerima di alam barzah dan juga akhirat insya-Allah. Karena salah satu apabila mati anak Adam kan tiga saja anda putus. Semua amalannya putus kecuali tiga saja. Tiga perkara. Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang saleh mendoakan ibu bapanya. Jadi ini perkara ini adalah rugi bagi guru, seorang guru Quran mengajar Al-Quran. Anda pulang mestinya kalau ilmu lain pun dapat pahala juga. Ilmu yang baik, walaupun maths kah, fizik kah, selagi yang bertentangan dengan hukum syarak, maka akan dapat juga pahala yang berterusan. Tapi Al-Quran berbeza, ia lebih hebat. So Al-Quran adalah ilmu yang, bacaan yang paling hebat, buku yang paling hebat bandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian, untungnya guru Al-Quran ni sebab juga dalam kita sambil belajar, mengajar, kita belajar juga. Kadang-kadang sambil kita mengajar, tadi selalu mengajar orang, sampai ada je peluang untuk belajar pada yang sama. Kadang-kadang kita dapat feedback dari para pelajar, kadang mereka ada ilmu yang lebih daripada kita pun dapat juga. Jadi untungnya sebagai guru Quran. Dan untuk menjadi peringatan kita selalu membaca Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran, ia menjadi peringatan bersama buat tadi sendiri. Menjadi sebagai peringatan buat diri sendiri untuk sering selalu konsisten dalam mempelajari Al-Quran itu dan mempelajari Al-Quran dan kandungan isinya juga. Sebenarnya bukan saja kita mempelajari tajwid saja, cara membaca Al-Quran dengan bertajwid saja. Bahkan kita ni perlu juga memahami Al-Quran, tu maksudnya mempelajari itu. Bukan saja kita ni pandai membaca Al-Quran, tapi kita pelajari memahami isi Al-Quran itu, kemudian beramal dengannya, bertadabbur dengannya lagi. Bukan bertadabbur saja, tapi tidak pandai membaca Al-Quran, hanya membaca terjemahan. Tidak juga asik. Tapi mesti semua. Mempelajari Al-Quran, membaca dengan baik, memahaminya, lihat terjemahan makna. Yang saya beritahu tadi dalam Mushaf Brunei tadi, dalam apps itu, boleh kita download, ada terjemahan makna Al-Quran di sana, boleh kita dirujuk ke sana. Kemudian, tadabbur dan beramal dengan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Adalah manusia yang akan sebaik-baiknya. Bahkan sudah mendapat ilmu, akan mengajarkan lagi kepada orang Islam yang lain. Jadi kita sudah, masa sudah kali sampai ke hujungnya, insyaAllah. Mudahan sedikit sebanyak yang telah sampaikan ini, mudahan ia bermanfaat kepada diri saya, yang kepada kita semua, mudahan kita dapat pahala apa yang sedikit ini adalah ilmu yang Allah Taala berikan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu itu melainkan sedikit. Jadi dengan sedikit ini alhamdulillah mudahan bermanfaat untuk diri saya juga dan juga para hadirin-hadirat sekalian. Mudahan apa yang kita selepas selesai majlis tadi ada sesuatu yang kita azamkan, iaitu pertama, bagi yang belum bagus membaca Al-Quran, cari guru, bertelaki, baguskan lagi bacaan Al-Quran. Minta semak, terutama Fatihah. Surah Al-Fatihah semak, itu bacaan yang wajib kita baca dalam sembahyang. Kalau salah bacaan sembahyang, dalam sembahyang baca Al-Fatihah betul dan sengaja ini memperbaiki bacaan, sia-sialah sembahyang kita kan, desah. Kerana ia rukun qauli, rukun yang mesti diucapkan bacaannya dengan betul, dengan lafaznya, dengan pendek panjangnya mesti betul. Jadi sebab itu pentingnya membaca Al-Quran, cari guru-guru untuk kalau konteks saya pun untuk belajar tasmiyah Fatihah pun insya-Allah saya akan bantu. Dan kita pelajar daripada tahfiz banyak, kita banyak guru-guru daripada tahfiz banyak untuk mentasmi' ataupun memperdengarkan bacaan kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di setiap Ramadan Jibril akan turun mengajar Al-Quran, mentasmi' Rasulullah. Bahkan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril turun 2 kali bertalaki membaca Al-Quran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat tadi saja untuk Adi, insya-Allah. Mungkin ada yang mengatakan ada sisol jawab. Jadi setakat ini saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi mana-mana hadirin yang ingin mengajukan soalan, bolehlah membuka mic habis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini ada soalan. Bagi orang awam, biasanya macam public lah, yang dah base bahasa Arab apa tu, untuk diorang memahami, mentadabbur Al-Quran itu, adakah kitab khusus yang dapat diorang rujuk, diorang gunakan bagi sesi tadabbur Al-Quran. Misalnya untuk makluman Ustaz juga, di UBD masih lagi diteruskan sesi khatam yang dijalankan dulu ITI itu, dan sampai sekarang masih berjalan, dan ditambah lagi dengan sesi tadabbur Al-Quran lah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang didapati para pelajar ada yang suka untuk mentadabbur Al-Quran itu. Jadi apa tipsnya? Ya bukan kena-kananya kan, kalau sekali kita ni kan mentadabburan ni kan mentafsir apa tu kan. Jadi minta tips lah daripada Ustaz mengenai perkara tu. Terima kasih Dayangku Nurain. Alhamdulillah. Tafsir dengan tadabbur lain tu berbeza. Tafsir lain, tadabbur lain. Ya, tafsir kita ni memahami isi Al-Quran tersebut dan berdasarkan kepada kadang-kadang Al-Quran ini ditafsir dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran ditafsir oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ditafsir oleh pendapat-pendapat ulama. Ikut diorang punya ilmu diorang. Jadi kalau tadabbur, ia lebih kepada menghayati. Misalnya kalau yang membaca misalnya satu berkaitan dengan misalnya ada satu jumpa ayat Quran, contoh. Dalam ini pernah selalu saya membawakan sebagai contoh, sebagai tadi bekerja ni. Dalam etika dalam bekerja contohnya. Dalam surah dalam Ali Imran ayat 159, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kalau kita hanya memahami untuk mentafsir ayat tersebut, kita memahami terjemahannya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka hatimu wahai Muhammad menjadi lembut kepada mereka para sahabat. Kita faham kan tu? Faham maksudnya kan? Rasulullah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada Nabi untuk bersifat lembut kepada para sahabatnya. Walaupun tafadzan, kalau engkau berlaku kasar, ghalizal qalbi, hatimu keras, lam faddu min hawlik, niscaya dia akan menjauhi daripadamu. Betul faham macam tu kan? Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohon ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawaratlah untuk memutuskan satu-satu agenda. Fa'idha azamta, apabila kamu sudah berazam untuk memutuskan satu-satu agenda, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah SWT cinta kepada orang yang bertawakal. Kita memahami, ada lagi kalau tafsir panjang lagi lah, ada tafsir pendek, ada tafsir panjang. Okey. Kita faham secara makna, terjemahan makna ayat tadi. Tapi kalau tadabbur ni, kita refleksi diri bah. Refleksi diri kan. Maknanya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada tadi Rasulullah. Lemah lembut kita ni, sifat lemah lembut ni itu merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tadi merasakan aku ni lembut kain dalam lembut Ataukah aku ni orang kasar dengan orang bawahanku? Apakah hatiku ni keras yang menyebabkan diorang ni bikin jauh saja kawan-kawan geng. Mula 10, sekarang ni minum seorang-seorang, dulu 10 orang minum. Apa dia bikin jauh diorang? Rupanya hati kita ni tu keras. Hati tu kita ni selalu bersifat kasar arah diorang. Atau kita ni kita refleksi diri kita ni sendiri bah. Jadi kadang-kadang kita ni marah sebab punca salah umpamanya. Orang bawahan tadi melakukan satu kesalahan dalam
Salah memutuskan keputusan atau mengerjakan sesuatu yang diarahkan dia diikutnya kah ataupun salah caranya kah. Al-Quran mengatakan fa'fu anhum, maafkan diorang. Maafkan. Jadi tadi orang-orang memaafkan kah? Kalau sekiranya orang bawahan tadi melakukan satu kesalahan, tadi marahi ia, lecture ia kah ataupun tadi marahi saja. Sepatutnya tadi guide dia, ajar. Ini sebagai leader kan, tadi kena ajar. Maknanya jangan kalau ia supaya ia makin jauh. Bahkan tadi maafkan ke dia. Jangan tadi terlalu ambil hati sangat bah. Orang manusia membuat kesilapan dan sebagainya. Tadi refleks tadi benar katanya ini orang suka memaafkan orang. Bahkan kalau dimaafkan ni wastaghfir lahum. Tadi mohon kepada Allah untuk ia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesilapannya tu. Tadi doakan lagi. Orang buat salah tu tadi doakan lagi. Ini yang payah ni. Sudah tadi menjawabkan orang tu kerajaan dia beres. Sudah tadi maafkan. Bahkan tadi doakan lagi orang itu. Kalau tadi bermesyuarat untuk putuskan satu, maka tadi perlu ada berazam dan lepas berazam, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini refleksi diri. Soalnya sekarang di mana rujukan dan sebagainya, kita lihat dah tahulah di mana di UBD, saya pun dah tahu siapa guru bis kita yang mungkin di antaranya ada guru Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf atas kegagalan ini. Saya sedang mencuba menghubungi Ustaz Abdul Salam. Mungkin tertutup kali dia punya laptop apa. Dia cuba try reconnect. Join semula, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, kebetulan karan tutup di rumahnya ada masalah masalah karan terjatuh. Tadi orang cuba naikkan masih juga Minta maaf maaf para hadirin sekalian. Jadi toilet gelap tu rumah saya tu. Dah berlampau dah karan, tapi saya cuba pakai handphone lah. Nah, alhamdulillah. Bagi sekali ya. Ini saya buka cuba handphone. Habis dah kali itu soalan Datuk, jawab sudah tadi kata belum? Ataupun macam mana? Mengenai rujukan setengah tadi yang kitab-kitab bahasa Arab ada untuk tadabbur. Tapi kita ni mesti juga siapa yang menyampaikan itu saya dah tahu lah. Mudahan saja yang saya yakin lah di pusat di UBD mereka yang mengajarkan Al-Quran tu, mentadabbur Al-Quran tu mereka yang memang expert dalam tadabbur Al-Quran. Memang tadi tadabbur itu salah satu tuntutan juga dalam bukan saja selain pada menghalusi bacaan Al-Quran, mentahsin, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran Karim, namun samping itu kita ni untuk memahaminya, kadang-kadang kalau tadi cuba-cuba memahami sendiri tanpa berguru, itu masalahnya kita belum dapat menguasai bahasa Arab itu. Jadi kita dibaca tulisan-tulisan para ulama.
Kita baca buku-buku tadabbur yang memang sudah ditulis oleh para ulama. Kalau kita sendiri yang memikirkan, mengarang sendiri, itu takut hanyut, dah faham. Itu masalahnya. Satu pentingnya berguru dalam mentadabbur, bukan main faham-faham sendiri. Berguru itu penting. Tapi nantilah, tadi saya pun dah tahu siapa guru di sana, tapi alhamdulillah mudahan orang-orang memang bertauliah yang diiktiraf oleh kerajaan memang layak untuk mengajar Al-Quran. Guru-guru agama banyak. Kita ada guru agama sini kan tadi yang membaca Al-Quran. Iya kali ya, yang mengajar mentadabbur Al-Quran. Itu bagus. So, tapi jangan ada orang mentadabbur Quran saja, tapi bacaan Al-Qurannya dia cuba memperbaiki. Salah juga. Itu salah je. Mesti pada yang sama, kita mesti je mempelajari menghalusi bacaan Quran, mempelajari tajwidnya, makharij huruf yang betul. Sama tu tadi cuba memahami isinya dengan membaca terjemahan makna ataupun membaca kitab-kitab ulama. Sebab dalam hukum fiqah, dalam hukum buku-buku tauhid, buku-buku fiqah, apalagi itu, buku-buku akhlak dan sebagainya yang ditulis oleh ulama yang muktabar, mereka pun berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran juga. Tapi jangan sampai kita membaca Al-Quran kerana memahaminya, tapi kita lupa di dalam Al-Quran tu kita mesti mengetahui ada apa yang mempunyai ilmu ulum Quran, ilmu Al-Quran. Sehingga masalah nasikh mansukh tadi dah tahu, sehingga tadi membaca Al-Quran tersebut dan memahaminya, rupanya ini hukumnya rupanya. Sedangkan hadis ayat Quran tu masih boleh dibaca, tetapi hukumnya mansukh. Ini masalah sekarang. Dalam surah Al-Baqarah contoh, orang kematian, isteri yang kematian suaminya. Dulu pada awal-awal Islam, turun Al-Quran memberitahu bahawa untuk waktunya berkabung selama setahun. Tapi ayat tersebut dimansuhkan, tapi bacaannya mansukh, tapi hukumnya mansukh, maka diturunkanlah ayat yang menasihkan tadi kepada ayat tersebut. Maka yang dulu setahun masa di awal Islam, akhirnya cuma diberi 4 bulan 10 hari bagi mereka yang isteri yang kematian suaminya. Jangan sampai apabila ia membaca Al-Quran dan memahami maknanya tapi tidak faham hukum, tidak pernah mempelajari ilmu nasikh mansukh, akhirnya melihat Al-Quran yang beritahu sini setahun, sini 4 bulan 10 hari, bertentangan dengan Al-Quran ni. Luruskan Al-Quran ni. Ini masalahnya kalau dah ada ilmu ulum Quran. Sebab itu bagi kita, kalau belum sampai ke tahap mempelajari ulum Al-Quran ataupun belum mempunyai ilmu nasikh mansukh, maka rujukan kita adalah kitab-kitab fiqh para ulama. Dalam mazhab Syafi'i kita Brunei ni, mazhab Syafi'i lah dapat rujuk, Maliki dan sebagainya, tu mungkin belum sampai ke tahap di sana kita untuk merujuk. Kita sebagai orang biasa, orang awam, bacalah mazhab Syafi'i. Yang paling senanglah, saya anjurkan bisa kita baca irsyad hukum. Irsyad hukum yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan. Itu cukup lengkap. Dan ia hukum-hukum tersebut bersesuaian dengan kedudukan kita di negara Brunei Darussalam ini. Sebab kadang hukum ini sesuai di setempat bah. Ada di tempat lain, environmentnya, ia punya adat istiadatnya berbeza dengan adat istiadat di negara Brunei Darussalam. Jadi hukum-hukum tu bersesuaian dengan adat kita di negara Brunei Darussalam. Jadi jadikan irsyad hukum tu sebagai bacaan juga. Jangan tadi membaca Al-Quran, memahaminya sehingga kefahaman membaca cuma itu saja, tapi kita ni ada ilmu-ilmu Al-Quran yang lain menyebabkan faham tadi salah atau masalah juga. Jadi berguru kepada mereka yang yang betul-betul mengetahui baca Al-Quran. Begitu juga dalam tadabbur. Saya setakat tadi tidak pernah ada berjumpa buku tadabbur yang bahasa Melayu. Mungkin ada kali kalau saya rujuk kepada, nanti saya rujuk ke UNISA. Di sana ada pensyarah yang pakar dalam tadabbur Al-Quran. Boleh dirujuk di orang mana kitab-kitab yang mungkin boleh dijadikan bacaan awam. Tapi setakat ini kita di Pusat Dakwah Islamiah ada tafsir Al-Quran. Mushaf Brunei tafsir Al-Quran. Setakat tadi yang sudah keluar juzuk pertama. Bali saja akan mahal pun. Ingat saya berapa harganya? Sudah mahal harganya. Mungkin satu tu RM20 kali ya. Bolehlah kita balik. Itu memang sudah ada kuren para yang diusahakan oleh Brunei sendiri, para ulama Brunei yang mengumpulkan sehingga menerbitkan tafsir Al-Quran tapi masih juzuk pertama. Sekarang ini diorang sudah menyiapkan sampai juzuk 4 dan seterusnya. InsyaAllah mudahan akan selesai 30 juzuk insyaAllah. Atau boleh kita baca. Hanya kadang-kadang kalau kita dah faham, rujuk pada orang faham. Jangan main faham sendiri. Macam kredibah. Kalau saya ni Inggeris dah berapa ni? Jadi saya akan rujuk pada pakar Inggeris. Apa maksudnya ni? Sekarang takut salah maksud. Jadi akhirnya pun pemahaman kita menyebabkan berkelahi terpulang. Puncak. Macam contoh orang dalam WhatsApp yang akan membuat SYA, kan ringkas SAYA, ringkaskan SYA. Tertype SYG. Lain je terjadinya.
Kenapa sayang siapa nih bang? Tadi sebenarnya masalah typo tu tadi. Puncanya SYA jadi SYG. Itu kan jadi punca berkelahi rumah tangga. Tabayun dulu. Jangan terus marah-marah. Jadi mudahan program itu insyaAllah harmoni. Jadi setakat ini saja soalan yang insyaAllah mudah menjawab seperti mana yang ditajak oleh Dayangku tadi. Terima kasih. Kata ni juga Ustaz UBD yang mentadabbur itu dari Yunis Rajo kami datangkan lah Ustaz. Masya Allah. Kamur salam. Ustaz Kamur salam. Alhamdulillah. Ya orang yang dalam bidang guru dalam bidang ekonomi kan itu. Tapi boleh jom tadabbur Al-Quran berpendidikan agama dah. Itu memang ya antara pensyarah yang boleh dijadikan rujukan dalam tadabbur insya-Allah. Saya ada dalam YouTube ada dia punya banyak tu kalau kita mengikuti punya tadabbur. Itu insya-Allah. Tapi tapi hati-hatilah tu yang terang-terang daripada pensyarah Yunis 1 insya-Allah. Itu bersih dan boleh kita ikuti dia punya Dr. Kamarul Salam insya-Allah khair. Doktor pengiran Doktor Iskandar adakan ditanya. Dari pengiran sama-sama kawan kami ni ya sama Allah orang hebat. Yang lain kalau ada tutup kalau ada silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ani sebagai seorang saya ada soalan lah. Sebagai seorang pelajar lah. Macam kami banyak menghafal macam hijau macam pelajaran hijau macam kalau saya sendiri saya ada limited sendiri bah macam mana saya akan membalanskan hafalan Al-Quran sama hafalan pelajar macam belajar macam itulah. Kalau Ustaz ada tips kah cara-cara menghafal? Kadang-kadang macam sudahnya membaca tu tercampur aduk bah Ustaz. Macam itulah. Quran dan pelajaran yang lain selain daripada Al-Quran maksudnya? Macam pelajar subjek di sekolah lah. Kadang-kadang macam tercampur aduk wah Ustaz. Payah aku kan menghafalkan macam tu. Kalau Ustaz ada tips kah? Pernah satu syair Imam Syafi'i, Imam mazhab kita, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia pernah mengadu pada gurunya Waqi' mengenai hafalannya. Jadi gurunya Waqi' itu menasihatkan kepada Imam Syafi'i tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Kadang-kadang punca, bukanlah saya mengatakan Tuan Muhammad Khairul melakukan maksiat, tapi kadang-kadang kita macam Imam Syafi'i, ia bukan melakukan maksiat, tapi dalam perjalanannya tu ke gurunya, ia hafal ada ilmunya hebat dan ada hafalannya. Tiba-tiba ia tanpa sengaja ternampak aurat wanita. Dia sengaja baru ternampak ataupun menjajaskan dia punya ilmunya. Belum lagi sengaja melihat. Lagi teruk lah. Maknanya ini terlihat pun sudah hafalannya jadi terganggu. Maknanya dalam kita ilmu ni, apabila hafal Al-Quran lagi kalau kita dah jaga betul-betul, seperti mana nasihat guru kepada Imam Syafi'i tadi, tarkul ma'asi, tinggalkan para maksiat, sama ada tadi kadang. Yang penting, jangan lupa kita mohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Sebenarnya hajat. Itu penting. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan tadi yang Allah Taala terima doa-doa kita. Buat salat hajat, mohon supaya ilmu yang kita pelajari ini tidak akan hilang. Mohon kepada Allah. Dan kedua yang penting sekali, itu guru kita, pensyarah kita tu. Hormati. Ini saya pengalaman 16 tahun saya jadi pensyarah. Saya 16 tahun jadi pensyarah, pengalaman. Kadang-kadang pelajaran ni, guru pulang menunggu pelajar Masalahnya. Guru masuk menunggu 5 minit belajar, pelajar belum datang. Itu masalahnya. Jadi di mana kan keberkatan pelajar itu? Di sana sudah kecuaian yang tidak ada adab dengan guru. Tahu sudah guru tu, ya hadir sekian-sekian, ya tahu sudah perjalanannya tu mungkin atas alasan. Soalnya kalau tanya kenapa akhir datang aninya, jam jalan. Tahu sudah jam jalan tema tu. Awal lagi tulak dari rumah, jangan juga. Tahu sudah 7.30 ya tulak, ia akan datang ke universiti misalnya pukul 8.30 sejam perjalanan, awal lagi pukul 7 tulak. Awal. Jadi kita penting tu adab sebagai guru tu mesti penting. Minta doakan pada guru tujuh satu hal. Tapi guru Islam macam mana tu Ustaz Atuk? Yang penting kita hormat ke dia lah. Kita hormat ke dia, respect ia,
Kalau kita akan keluar daripada kelas, mohon izin tu penting. Jangan tiba-tiba hilang je dalam kelas tu. Mana tiap, mentang-mentang duduk belakang, keluar daripada pintu belakang. Sebab tu kalau saya mengajar, saya kunci tu pintu. Depan belakang saya kunci supaya dia dapat keluar. Kalau akan keluar, kena minta izin. Kalau kita lambat datang, maklum kepada guru. Saya akhir datang sebab sekian. Buatlah, sekarang ni senang, perhubungan ada. WhatsApp ada, teleponkah pensyarah tersebut. Mohon maaf, aku terlambat tadi sebab ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita ada menghormati guru tersebut, ada ikramul ustaz, kita akan mendapatkan keberkatan ilmu tu. Jadi indakan mudah lupa insya-Allah. Jadi sebab itulah maknanya hilang semua saya kah? Ada masa ya? Kenapa saya melihat sini dah ni? Okey. Jadi maknanya pertama tadi tinggalkan maksiat, kedua salat hajat, mohon kepada Allah SWT supaya mendapat ilmu tu berkat dan mudah lupa. Ketiga ni ikramul ustazah ni, menghormati guru penting dan mohon doa kepadanya untuk supaya ilmu itu sentiasa melekat pada kita. InsyaAllah banyak ilmu pun macam mana pun setumpuk pelajaran tadi pelajari insyaAllah, dan keberkatan kita melakukan tadi itu insyaAllah ta'ala akan mudahkan jalan kepada kita. Okey, Tuan Muhammad Khairul Aiman boleh memahami ya insyaAllah. InsyaAllah mudahan berjaya dengan cemerlang insyaAllah. Saya doakan insyaAllah. Amin. Semua yang ada tadi semua pelajar insyaAllah semua dengan cemerlang insyaAllah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia Ustaz atas sesi ceramah tadi. Pihak Jawatankuasa menjemput Yang Mulia Naib Chancellor Dr. Hazri bin Zulkifli untuk mungkin memberi sedikit ucapan. Terima kasih Ustazah. Bukan bagi ceramah ni ya, suspend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Ustaz atas ceramahnya pada petang ini. Alhamdulillah banyak yang dipelajari, banyak peringatan juga bagi saya sendiri dan insyaAllah untuk semua yang hadir pada hari ini. Dan saranan Tuan Ustaz itu untuk kita ni di sini, terutamanya di UBD lah, untuk menghayati dan mengamalkan Al-Quran ini adalah disambut baik tadi Tuan Ustaz. InsyaAllah perkara ini akan dibincangkan lagi dengan pihak-pihak yang berkenaan di UBD, kerana keberkatan kalau kita ini mengamalkan Al-Quran itu memanglah sepertinya Tuan Ustaz tadi itu amat tinggi ya, bukan saja pada staf-staf UBD tapi terutamanya pada para pelajar di sini. Semoga apa yang diorang pelajari di sini itu nyurang berkat dan kejayaan itu akan mudah dicapai lagi insya-Allah dengan adanya pengamalan tadi dengan ibadah dengan baca Al-Quran itu. Jadi sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih Tuan Ustaz. Saya enjoy ceramahnya hari ini, alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada para penganjur kerana menganjurkan ceramah nuzul Al-Quran ini. InsyaAllah semoga kita ni semua akan dapat pahala dan keberkatan juga di bulan Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah, saya serahkan kepada MC untuk acara seterusnya. Alhamdulillah, selaku wakil pihak Universiti Brunei Darussalam, kami tidak lupa mengucapkan jutaan terima kasih atas ilmu yang dikongsikan itu tadi. Semoga ianya akan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seharian demi untuk mencapai misi sebenar dalam kehidupan kita, iaitu mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi lebih memberkati majlis kita pada petang ini, dijemput Yang Mulia Pegawai Ugama Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat HEP UBD, Ustaz Muhammad Zulhilmi bin Haji Mohar Fendi untuk membacakan doa selamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka dinana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wal muslimin wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyakum fi kanafika wa amalika wa jiwarika wa iyadaka min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa masyarri kulli syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna bis sihhati was salamah wa aqimna bit taqwa wa istiqamah wa 'aidna min mawjati nadamah fil ahli wal mal innaka mujibud da'awat.
اللهم إنا نسأل سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبرا في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدنا ومشايخنا ووالدهم وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini. Di kesempatan ini juga, pihak jawatan kuasa majlis ingin mengucapkan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu kehormat majlis, para jemputan, serta hadirin hadirat dan diucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya yang akan tiba. InsyaAllah. Sekian, kami akhiri majlis ini dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipohonkan kepada semua yang hadir untuk membuka video masing-masing untuk membagi ruang sesi bergambar ramai. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Dan last lagi sekali, insyaAllah. Satu, dua, tiga. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjemput saya, terima kasih. Sekali lagi, semoga Allah SWT memberi pahala kepada semua. InsyaAllah, amin. Semoga pahala puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan juga insyaAllah mendapat Lailatul Qadar insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Syukran ya Syekh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik ya akhi Saidah. Assalamualaikum. Salam.